Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat bertemu sekali lagi pada malam ini. Kita bertemu secara live secara alam maya. Diharapkan tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat kehendaknya. Mudah-mudahan kita semua mendapat ketenangan ketika mana kita dilanda, kita ditimpa ujian, iaitu masih lagi berperang dengan COVID-19, yang mana angka jumlah jangkitan yang terbaru pun masih lagi angka 5,000 lebih. Dan tempoh PKP kita dilanjutkan lagi 2 minggu. Diharapkan kita semua dapat bersabar, dapat bertenang dan banyakkan membaca Al-Quran dan banyakkan belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tiba masanya pukul 10 ataupun pukul 10 lebih waktu malam lah, kita masuk kelas asas. Masuk kelas asas iaitu ulang kaji Iqra. Ulang kaji Iqra, yang mana Iqra adalah bacaan asas yang perlu, yang mesti dipelajari oleh setiap pembaca Al-Quran, supaya apabila kita baca Quran tak rasa susah sangat, sebab yang asas-asas kita sudah belajar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita akan sambung pelajaran yang seterusnya, iaitu muka surat 73 . Baik, malam ni kita masuk Iqra 3 yang mana kita telah selesai semalam Iqra 2. Malam ni kita masuk Iqra 3. Jadi tuan-tuan puan-puan yang baru nak belajar Quran tu, eloklah dimulakan dengan belajar Iqra. Pastikan kita mula daripada bawah, agar bila kita naik Quran nanti tak pening sangat, tak susah sangat, sebab yang asas kita dah kukuh, dah belajar. Baik, jadi malam ni kita masuk Iqra 3 insya-Allah, pada siri yang ke-5 siri yang ke-5, iaitu pengajian Iqra siri yang ke-5, Iqra 3 Baik, insya-Allah. Baik, Iqra 3. Okey, pertama sekali dia ulang baliklah. Ulang balik berkaitan dengan makharijul huruf. Baik, sebab apa buku Iqra ni setiap kali nak masuk Iqra yang baru, contoh dia malam ni Iqra 3, setiap kali tukar Iqra tu dia ada gambar rajah. Gambar rajah makhraj huruf ni. Sebab apa? Kerana nak menunjukkan bahawa makhraj huruf ini adalah tajuk yang penting. Tajuk yang penting yang banyak di antara kita yang tidak dapat menguasai. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Sebab kita baca Quran ni kita tak belajar makhraj, kita tak belajar sifat huruf, maka bacaan kita banyak yang salah. Banyak yang salah. Tidak dapat membezakan di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Baik, jadi dia ulang lah. Nak masuk Iqra 2 pun dia ulang makhraj huruf, nak masuk Iqra 3 pun dia ulang juga makhraj huruf. Ini adalah gambar rajah lah, supaya memudahkan kita faham. Baik, ni bahagian halkum
Di sini di bahagian halkum lah. Makhraj halqiyun. Ada 6 huruf. Kha, ghain di hujung halkum. Ha, ain tengah halkum. Ha, hamzah di bawah halkum ataupun di pangkal halkum. Kemudian di sini orang dipanggil bahagian lidah. Di sini bahagian lidah. Makhraj lisaniyun, lisani, lidah. Qaf dengan kaf di bahagian pangkal lidah. Jim, shin, ya di bahagian tengah lidah. Dad di sepanjang tepi lidah. Alif, waw, ya, huruf mat di kawasan rongga mulut. Kawasan rongga mulut dan halkum. Ni kawasan ni lah. Huruf mat, alif, waw, ya, mat. Dia ada 3 huruf, alif, waw, ya. Rongga iaitu kawasan yang ada ruang. Kemudian makhraj khaysyumin. Makhraj hidung, dia ada 2 huruf, mim dan nun. Yang mana ketika dengung lah. Apabila berdengung, kawasan sinilah. Kawasan hidung. Di kawasan rongga hidung. Kemudian kawasan bibir. Makhraj syafatani. Bahagian bibir ada ada 4 huruf, mim, ba, waw, fa. Kemudian di bahagian hujung lidah ada beberapa huruf, nun, ra, lam. Hujung lidah dengan langit keras. Kemudian hujung lidah juga ta, dal, ta. Hujung lidah dengan tekan belakang gigi kecil atas. Kemudian hujung lidah juga tha, zal, dha. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi kecil atas sentuh hujung lidah tersebut. Dan seterusnya hujung lidah juga zai, sin, sad. Hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah. Jadi huruf yang paling banyak di kawasan adalah di kawasan lidah. Paling banyak lah. Yang lain tu ni 6 bahasa halkum. Kawasan rongga ada 3. Di kawasan hidung ada 2. Bibir ada 4. Yang lain semua kawasan lidah. Pastikan kita tahu lah. Kemudian di sini ditulis hujung lidah ni. Yang ni hujung lidah. Ini pangkal lidah. Pangkal lidah tahu tak ni. Sini tarik ni. Sini. Sini pangkal lidah. Kemudian sini pula hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Bawah sikit daripada qaf ini dipanggil hujung kerongkong. Tempat kha dengan ghain. Kemudian ini pangkal kerongkong. Pangkal. Ini bawah ni. Ini pangkal lah. Sini dipanggil pangkal. Okey. Ini sebagai ulangan, sebagai ulang kaji tentang makhraj. Yang mana ramai lagi tak erti ni. Kadang-kadang baca Quran sebut salah. Ha dengan ain, ha dengan ha simpul pun tak boleh beza. Hamzah dengan ain pun tak boleh beza. Sin dengan tha pun tak boleh beza. Zal dengan zai pun tak boleh beza. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tidak mengetahui makhraj huruf. Baik, dia kata 5 tempat keluar huruf. 5 tempat keluar huruf. Yang pertama rongga mulut. Rongga ni kawasan yang ada ruang. Rongga mulut dan kerongkong. Rongga maksudnya tempat yang ada ruang. Di mana rongga mulut ni? Ni yang biru ni. Ni tempat alif, waw, ya ni. Dan ni rongga kerongkong sinilah. Di sini rongga mulut, di sini rongga kerongkong. Jadi di sini ada 3 huruf alif, waw, ya. Jadi dia keluar melalui sinilah. Rongga. Bila kita sebut maka rongga ni terbuka lah. I, U, rongga ni terbuka. Maknanya apabila kita baca kalimah yang melibatkan huruf mat, maka rongga ini akan terbuka. Baik. Sebab tu dipanggil rongga mulut dan kerongkong. Yang kedua bahagian kerongkong. Makhraj bahagian halkum, kerongkong. Di sini kawasan kerongkong di sini. Bahasa kita panggil leher, tengkok. Ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Hamzah dan ha di bawah di pangkal halkum. Ha dengan ain tengah halkum. Kha dengan ghain hujung halkum. Hujung halkum. Kemudian yang ketiga bahagian hidung, nun dengan mim. Nun dengan mim. Maknanya mim dengan nun ni
dia akan berubah tempat apabila hukum dengung. Asal mim di bibir, di bibir, tapi apabila dengung automatik dia berubah ke khayshum, hidung. Begitu juga nun asalnya hujung lidah tekan dan langit keras, tetapi apabila melibatkan dengung dia akan berpindah ke hidung. Itulah makhraj khayshum ataupun bahagian hidung. Dan juga melibatkan hukum-hukum yang dengung yang lain, ikhfa, idgham, iklab dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bahagian bibir ada 4, waw, fa, ba, mim. 4 huruf ni di bibir. Tempat keluar ada di bibir. Dan yang kelima, bahagian lidah, lisaniyun, lisan. Lisan ada banyak lah. Ya, nun, lam, kaf, qaf, dha, ta, dad, sad, shin, sin, zai, ra, dal, dal, jim, tha, ta. Jadi semua huruf ni keluarnya di lidah. Ada di hujung lidah, ada di tengah lidah, ada di pangkal lidah, ada di sepanjang tepi lidah. Jadi huruf-huruf inilah, semua tempat huruf inilah yang mesti kita pelajari, yang mesti kita ambil tahu. Sebagai pembaca Quran, wajib kena mengetahui. Kalau yang ni pun kita tak tahu, memang menjadi masalah kepada kita apabila kita baca Quran kelak. Baik, nota dia untuk menentukan kedudukan makhraj huruf adik. Dia kata adik ataupun anda perlu mematikan huruf tersebut. Contoh dia, kita nak mengetahui makhraj ba. Makhraj ba kita nak tahu di manakah makhraj dia, kita kena matikan dia. Ab. Bila kita matikan dia, kita tahulah bunyi dia tu kat mana? Di bibir. Di bibir. Ab. Di bibir lah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kita teruskan dengan Iqra 3. Muka surat 75. Jadi ini pelajaran asas lah. Pelajaran asas bagi mereka yang ingin membaca Quran. Kalau yang asas pun kita tak belajar, memang masalah lah. Memang masalah. Kita nak baca Quran nanti jadi masalah. Sebab sebutan asas kita tak erti. Baik, dia kata huruf hijaiyah bersambung, berbaris kasrah. Okey, arahan dia. Baca terus. Baca terus tanpa perlu dieja. Baca terus, jangan duk eja lah. Alif kasrah i, ba kasrah bi, jangan eja. Eja ni adalah sistem yang lama. Sistem tok wan kita, tok kita, mak kita, ayah kita dulu-dulu ni. Sistem sekarang ni sistem cepat. Semua nak cepat kan. Mi segera. Kuih segera. Semua ada segera lah ni. Sebab tu banyak yang mati segera. Jadi sistem ni sistem terus baca. Baca terus tanpa perlu dieja. Tak payah eja lah. Dengan kadar yang pendek. Baca tu terus dengan kadar yang pendek. Sebab apa pendek? Sebab tidak ada mat di sini. Tidak ada huruf mat di sini. Okey, di sini untuk Iqra 3 ni didatangkan dengan baris kasrah. Huruf hijaiyah didatangkan dengan bentuk baris kasrah. Yang mana sebelum ni baris atas, baris fathah, yang ni pula baris kasrah. Sebab apa dia nak ajak kita? Cara kita sebut, cara kita baca baris kasrah. Baik. Perhatian, apabila setiap huruf hijaiyah yang baris kasrah, apabila kita baca, pastikan rahang mulut kita hak bawah tu dilebarkan. Rahang mulut kita yang bawah tu dilebarkan, ataupun secara mudah dah kita kata senyum. Contoh dia i. Dia kena senyum lah. Rahang mulut kita yang bawah tu kena lebarkan. Baca dengan kadar yang pendek lah. I, B, T. Jangan baca I panjang, salah. B, salah. Dia kena cepat. I, B, T, C, G, H, K, D, Z, Ri, Z, Si, Shi, Si, Di, Ti, Zi, Ai, Ri, Fi, Qi, Ki, Li, Mi, Ni, Wi, Hi, Yi. Kena baca dengan kadar yang pendek. Jangan baca panjang. I, B, T. Bila kita baca dengan kadar yang panjang, bermaksud di sini ada huruf mat. Maknanya bacaan kita salah. Bacaan yang sebetulnya dibaca dengan pendek, kerana tidak ada mat di sini. Okey, seterusnya muka surat
76, Iqra 3, muka surat 76. Okey. Jadi ini semua adalah pelajaran asas. Pelajaran asas untuk ataupun khusus bagi mereka yang masih lemah dalam bacaan huruf-huruf hijaiyah. Makhraj tak tahu, sebutan tak betul. Jadi sesuai saya ingatlah. Kita mula dengan Iqra. Kita ulang kaji balik. Baik, huruf hijaiyah bersambung berbaris kasrah. Okey. Kemudian di sini pula hamzah ada yang baris atas, ada yang baris bawah. Kalau hamzah baris atas, hamzah tu duduk di atas alif. Kalau hamzah tu baris kasrah, hamzah duduk di bawah alif. Ini hamzah, ni bukan alif. Ada juga yang kata ni alif, ni bukan alif, ni hamzah. Okey, macam tadilah. Baca terus tanpa perlu dieja dan baca dengan kadar yang pendek selagi mana tidak ada harfu mat. Okey, ai, babi, tati, thathi, ai, nani, dadi, fafi, tati, rira, qiqa, wiwa, sisa, khikha, dhidha, lila, mima, dhidha, jija, yiya, ziza. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok pula. Ni bentuk dia lain sikit. Iqra 3, bila Iqra ni bila dia naik sikit-sikit dia lain lah sikit. Takkan dia nak sama macam Iqra 1 kan. Iqra 1 dia mudah. Iqra 2 dia naik sikit. Iqra 3 dia dekor dia payah sikit lah. Tapi bagi saya tak payah mana pun kan. Bagi dia ada perbezaan lah daripada Iqra 1 tu. Takkan nak sama semua. Tidak, tak panggil lah Iqra 3 kan. Okey, huruf hijaiyah bersambung berbaris kasrah. Arahan, kita buat apa-apa kena ikut arahan lah. Barulah kita tak lari daripada landasan yang betul. Kena ikut arahan. Okey, dia kata bezakan bunyi baris fathah dan kasrah. Dia suruh kita bezakan di antara bunyi baris atas dan baris bawah. Fathah dan kasrah. Pastikan kita boleh beza lah bunyi dia. Dia ada beza. Kalau baris fathah kena buka mulut. Kalau baris kasrah kena rahang bawah tu kena lebarkan. Okey, dia kata baca panjang dengan qadar 2 harakat. Kalau dalam kitab tajwid dia kata 1 alif. 1 alif bermaksud 2 harakat. Panjang tu dengan qadar 2 harakat sajalah, jangan lebih. Bila tu? Apabila bertemu huruf alif. Baik. Dia kata mana-mana kalimah, mana-mana huruf, mana-mana kalimah lah yang ada huruf mat, sama ada alif, waw ataupun ya, bacaan di situ kena panjang qadar 2 harakat. Tapi di sini arahan dia kata baca panjang dengan qadar 2 harakat bila bertemu dengan huruf mat alif. Baik, di sini ada alif, jadi kena panjang. Jangan baca sahabi, salah. Jangan cepat. Cepat pada sa dengan bi sahaja. Ha ni kena panjang sebab ha ni ada alif mat. Bila adanya alif mat kena panjang 2 harakah. Jangan lebih, jangan panjang sangat, jangan pendek, kena panjang 2 harakah. Iaitu 2 gerakan jari. Sahabi. Saha tambah bi ni jadi sahabi. Kita belajar ni macam budak tadika lah. Tapi yang ni adalah asas kepada untuk kita lancar baca Quran nanti. Kalau yang ni pun tak tahu, masalah. Okey, kemudian baya tambah ni. Jadi bayani. Ya ni panjang sebab ada alif. Fala tambah dengan qi, jadi falaqi. La panjang sebab ada alif. Adai. Ada tambah i, jadi adai. Da panjang sebab ada alif. Ni pula na tambah syita tambah ti. Jadi nasyitati. Na ni panjang sebab ada alif mat. Ta panjang sebab ada alif mat. Tak kira lah alif besar ke alif kecil ke. Di sini alif kecil. Alif mat juga. Sama. Okey, seterusnya sa tambah biha tambah ti. Gabungkan semua. Sabihati. Sa panjang sebab ada alif mat. Ha pun panjang sebab ada alif mat.
Seterusnya sa tambah biqa tambah ti. Jadi sabiqati. Panjang sa, panjang qa sebab ada alif mad iaitu alif saghirah. Okey, seterusnya untuk surat 78 lah. 78 masih lagi dalam Iqra 3. Okey, tuan-tuan perempuan yang berminat nak belajar Iqra, nak belajar daripada asas, boleh follow insya-Allah dan tolong share lah. Tolong share insya-Allah. Malam kita belajar Iqra lah, santai-santai lah. Lepas subuh kita baca Quran, kita baca surah Ali Imran, kita hurai tajwid. Lepas kita ulang kaji buku tahsin tajwid. Dan lepas pukul 8.45 atau pukul 9 pagi saya live dengan anak murid saya, bincang pasal bacaan gharib, buku bacaan gharib. InsyaAllah banyak ilmu lah. Siapa yang betul-betul follow ni dapat banyak ilmu insyaAllah. Jadi kena follow lah. Kena istiqamah lah. Jangan sat tengok sat dak. Yang tu tak jadi macam tu. Macam tu tak dapat ilmu. Nak dapat ilmu dia kena fokus. Kena tengok daripada awal sampai habis. Barulah dapat. InsyaAllah. Tak dapat banyak pun, dapat sikit pun jadilah. Baik. Penilaian. Baca panjang dengan qadar 2 harakat apabila bertemu huruf alif. Baik, kita tengok apakah perbezaan di antara dua ni. Perbezaan dia, yang ni baca cepat. Semua kena cepat. Sebab tidak ada mat. Di sini pada sa ini dipanjangkan. Kerana ada mat, ada alif mat. Jadi yang mana ada alif tu kena panjang 2 harakat. Sama'a, sami'a. Tengok baris teman lah. Baris ni kadang-kadang atas, kadang bawah. Macam di sini tadi mim baris atas, yang ni mim baris bawah. Jadi pastikan kita jangan terlepas pandang. Sama'a, sami'a, qasada, qasida, kataba, katiba, hadara, hadira, fa'ala, fa'ila, alama, alima, hisaba, hisabi. Ni baris dah. Baris bawah ni atas, ni baris bawah. Hisaba, hisabi, inqaba, inqabi, qitala, qitali, kitaba, kitabi, hifadha, hifadhi, qita'a, qita'i. Baik, kemudian tengok pula muka surat 79, Iqra 3. 79, Iqra 3. Iqra 3. Baik. Yang mana ada huruf mat, alif, kena panjang. Baik, di sini ada mat lah, kena panjang. Kadzalika, ni ada mat. Manasika, ada mat di sini. Manafi'a, ada mat di sini. Madaji'a, ada mat di sini. Arafati, ada mat di sini. Di sini pun panjang juga, ada mat. Biayati, biayati. Baik, di sini kena panjang lah sebab hamzah ni duduk di depan. Kalau hamzah ni duduk di atas baru pendek. Biayati, akhirati. Ni panjang di sini. Kemudian ada mat 2 lah. Sini pun ada, di sini pun ada. Samawati, sini pun ada 2 juga. Abidati. Okey, sini pun ada 2 mat. Qanitati, sini pun ada 2. Saihati, ni ada 2. Nazi'ati, okey, ada 2 sini. Abidati, okey, ada 1 mat di sini panjang. Madaji'a, ada mat di sini. Manasika, mat ada 2. Saihati, ada mat 2. Nazi'ati, ada mat 2. Qanitati. Okey, muka surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya. Okey, dia kata apa? Bacaan panjang huruf mat ya.
Baik, yang ni dia masuk pula huruf mat yang seterusnya iaitu ya. Tadi alif. Yang ni dia masuk pula huruf mat ya lah. Bacaan panjang huruf mat ya. Arahan dia. Okey, baca arahan dia. Baca panjang dengan qadar 2 harakah. 2 gerakan jari. Baca panjang dengan qadar 2 harakah apabila bertemu huruf ya, yakni ya mat. Tidak berbaris. Ya tidak berbaris. Contoh dia fi, fa bar kasrah fi. Apabila bertemu ya, fi, ya ni tak berbaris. Ya ni tidak ada baris. Hi, hi, sama lah ni. Ya ni tak ada baris. Qi, qi, baik. Li, di, bi, mi, ri, ni. Apabila ada huruf mat ya kena panjang. Jila, lina, tiba, hina, qila, fima. Ada ya mat dah, ada ya mat. Jadi semua kena panjang. 2 harakat dah, jangan lebih. 2 harakat sahaja. Okey, seterusnya kita baca sampai muka surat 85 lah insya-Allah. Okey. Seterusnya bacaan panjang huruf mat samalah. Dalam bab yang sama. Penilaian, penilaian. Baca dengan lancar. Baca dengan lancar, bezakan bacaan panjang dan pendek. Dia suruh kita baca bagi lancar, lepas tu dia suruh bezakan yang mana bacaan panjang, yang mana bacaan pendek. Okey, kena ingat kaedah dah. Apabila ada huruf mat baru panjang. Kalau tak ada huruf mat jangan panjang, baca pendek. Huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Tu. Okey, yang mana huruf mat ada panjang, tak ada jangan panjang. Okey, di sini ada alif mat panjang. Di sini ada ya mat panjang, ada alif mat panjang, ada alif mat panjang. Fa'ala, fi'ala, tu. Amana, imana, nirana, miqata, fiha, sirataha, milada, mi'ada, jirana, mizana, qaribi, rahimi, hakimi, alimi, latifi, kabiri, majidi, salimi. Tu nampak tak? Bacaan saya ni nampak tak? Boleh nampak kan yang mana panjang, yang mana pendek. Yang panjang tu sebab ada huruf mat. Sama ada alif mat ataupun ya mat. Okey, seterusnya muka surat 82. Bacaan panjang huruf mat ya. Masih lagi dalam tajuk ataupun bab panjang huruf mat ya. Baik. Yang ni dia bergabung di antara huruf mat alif dengan ya lah. Jadi yang mana ada huruf mat tu kena panjang. Ibadi, hadiri, basiri, zahiri, maqami, adabi, syahidi, amani, zalimina, khasirina, nazirina, sadiqina. Tu nampak lah. Yang mana panjang, yang mana pendek tu. Yang buku bab mat ni memang banyak yang lemah lah. Sedangkan mereka yang baca Quran pun dah banyak juzuk dah pun kadang-kadang lemah lagi bab mat ni, panjang pendek ni. Sebab apa? Sebab mata tu tak apa-apa nak cekap. Dia kena cekap lah. Mulut kita baca di sini, mata kita duduk depan lah. Kita tengok lah, siap lah. Kita cari dah hukum. Bacaan panjang pendek tu kita tahu lah. Ni, bila mulut baca di sini, mata pun tengok di sini. Jadi susah lah. Ayat yang depan tu kita jadi tak boleh nak fokus. Kena cekap lah insyaAllah. Doakan agar kita ni jadi orang cekap Quran insyaAllah. Okey, seterusnya lagi 3 muka surat Okey, bacaan panjang huruf mat ya. Arahan baca panjang dengan qadar 2 harakat apabila bertemu huruf ya kecil. Baik, untuk makluman, ya kecil dia tak sama lah bentuk dia. Ya kecil bentuk dia macam ni. Ya besar macam ni. Kalau ya kecil bentuk dia macam ni. Kalau kita tak pernah ambil tam, memang kita tak tahu ni. Kita ingat ni bentuk apa ni, tanda apa ni. Sedangkan ni adalah ya lah. Contoh dia kat sini ni. Ni yang oren ni. Ni ya ni.
Ya kecil panggil. Ya saghirah. Ni ya ni. Ingat tanda apa pula ni? Sebab tu Quran ni kena belajar habis. Mana ada kena belajar habis insya-Allah. Kita tak keliru dah bila kita baca Quran. Okey. Cuba baca. Yang mana untuk huruf mat kita panjang. Hadhihi. Panjang sikit lah sebab ada ya mat. Sini panjang sebab ada alif mat. Hadhihi. Panjang sini. Bihi. Wa akhirihi. Panjang ada alif. Hi panjang sebab ada ya kecil. Khilalihi ada alif mat, ada ya mat. Thamarihi ada ya mat. Ibadatihi ada alif, ada ya mat. Ni'ajihi ada alif, ada ya mat. Fisalihi ada alif, ada ya. Syi'atihi ada ya dan ada ya. Sabilihi ada ya mat. Okey, mudah saja. Ni asas asas insya-Allah. Tak payah. Okey, dua muka surat sebelum kita tutup live kita. Baik, ini untuk malam-malam live ni untuk kita khususkan untuk mereka yang asas, yang nak belajar asas. Yang nak ulang kaji balik pun tak ada masalah. Yang nak belajar, baru nak belajar pun tak ada masalah. Ambil daripada asas. Jangan ambil tinggi tu nanti pening. Okey. Bacaan panjang huruf mat ya. Penilaian. Baca dengan lancar. Bezakan bacaan panjang dan pendek. So kita baca bagi lancar semua ni dan pastikan kita boleh beza yang mana bacaan pendek, yang mana bacaan panjang. Nak tahu dia mudah saja. Kalau bacaan panjang ialah bacaan yang ada huruf mat. Ada alif, waw ataupun ya lah. Di sini dia fokus alif dengan ya dulu. Jadi kalau kita nampak huruf alif ya tu kena panjang lah kat situ. Contoh dia di sini alif panjang, alif kecil panjang, ya kecil panjang. Jadi ayatihi wa malaikatihi tilawatihi fi narihi ta'amihi hisabihi mithaqihi asabi'ihi bibalighihi sahibatihi syahidihi biziyadihi. Tu nampak tak? Yang mana saya panjang, yang mana saya pendek. Jadi kita kena cekap insya-Allah. InsyaAllah bila naik Quran nanti taklah pening sangat. Okey, seterusnya yang terakhir muka surat 85 Iqra 3. Yang terakhir pada malam ni, pada siri yang ke-5 insya-Allah. Okey, bacaan pendek huruf mat bertanda sukun. Bacaan pendek huruf mat bertanda sukun. Okey, arahan dia, kena baca arahan, kena ikut arahan. Baca pendek dia kata. Kena baca pendek. Tu maksud dah. Baca pendek itu kena baca pendek. Apabila bertemu huruf ya bertanda sukun seperti di bawah. Kalau nampak ya tu tanda sukun kena baca pendek, jangan baca panjang. Ni contoh dari sini. I, by, tai. Jangan baca I. Jangan panjang, kena baca pendek. I, by, tai, thai, jai, hai, khai, dai, dhai, rai, zai, sai, shai, صي ضي طي ضي عي غي فاي قي كي لي مي ني wai hai yai. Semua ni kena baca pendek. Sebab apa? Sebab ya tu ada sukun. Tu. Ya yang ada sukun kena baca pendek. Walaupun dia ya mat. Tapi di sini bukan mat ni. Di sini dipanggil ya lin. Sebab apa? Sebab ya sukun sebelumnya beratas. Semua beratas. Sebelum ya sukun tu semua beratas. Jadi lin sebab tu kena baca pendek. Habis alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi telah pun selesai kita baca Iqra 3. Muka surat tadi 72 dah tak silap tadi. Sampai muka surat 85 lah insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi tuan-tuan dan puan sekalian dapat faham
dan dapat amalkanlah dalam bacaan. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Yang mana yang berminat nak dapatkan buku ni boleh cari di kedai buku Hasani lah. Ada jual dekat kedai buku, kedai kitab Hasani, insyaAllah. Harga dia pun tak mahal, dalam RM4 insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu untuk live pada malam ni, insyaAllah. Jika dipanjangkan umur, esok kita jumpa lagi malam esok untuk pengajian ataupun ulang kaji Iqra' lah. Siang kita mengaji yang lain, malam kita mengaji Iqra' santai-santai insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dan yang lemah dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.